Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. So apa dah? satu. Nak. Dan jika ada ia sahaya itu badal. Jika ada ia sahaya itu diwati oleh penghulunya. Wati ini pada kabul. Padanya pada kubul ya, pada depan dia. Pada kemaluan dah. Mana sekiranya ialah kalau hamba itu sudah diwatikan oleh penghulu dia, maka tak dapat tiada jenis nak nikah. Tak dapat tiada jenis nak sah nikah dia. Hamba yang sudah diwatikan oleh penghulu tiba-tiba je nak nikah. Tu. Tiba-tiba nak nikah. Apabila itu mana tak dapat tiada, tak dapat tiada apa dia? Tanya tak dapat tiada. Jadi nak sah nikah tu. Kemudian daripada istibraknya, kemudian istibrak akan nikah hamba tu. Nak istibrak dulu. Mana hamba yang sudah diwatikan oleh penghulu dia, kita nak tu nikah dia, yang nak istibrak dulu. Istibrak mana menyucikan rahim dia berair mani tu. Menyucikan rahim dia berair mani. Belakang sikit apa? Apa? Di kena belakang. Mana nak istibrak? Istibrak maknanya kalau masih mari haid lagi, dia kena 3 kali mari suci. Istibrak tu 3 kali suci dulu kau. Istibrak lah. Tapi istibrak sini hamba ni mana sekali mari haid. Istibrak sini. Istibrak sini mana sekali mari uzur. Mari uzur sekali, lepas tunya suci, boleh dah. Tunggu sekali haid. Sekali haid. Istibrak. Nak suci dulu dah, nak mari haid dulu. Mana nak nikah tak boleh lagi, sebabnya takutnya lekatnya air mani penghulu dia. Takut nak itu lekat air mani penghulu dia. Maka ketika itu adalah nak istibrak sekali suci dulu. Sekali suci barulah boleh nak nikah. Tak ada sebut ni. Ada baik tunggu sini maknanya sekali suci, istibrak. Bukan 3 kali mari haid dah. Duduk mana ni? Dah lagi kita baca ni. Mana nak itu istibrak maknanya suci sekali mari haid lepas tu suci. Boleh nak nikah.
supaya diyakinkan bahwasanya ialah hamba itu tidak lekat perut. Ada betul sekali mari haid. Dia kena nanti mari sekali haid. Sekali haid dulu. Habis tu. Habis. Nak nikah tak boleh lagi lah. Nak mari sekali haid dulu. Dan jika dimerdekakan mak anak bagi penghulu tu, mana hamba dia lah, hamba dia berarti dapat anak tu, atau gundik mana hamba betul-betul hamba yang tidak dapat anak lagi lah. Tu gundik maknanya hamba 100%. Dia merdeka oleh penghulunya, fa'il bagi merdeka. Dia merdeka oleh penghulunya, penghulu bagi makna ataupun gundik tu. Kemudian maka berhendak penghulunya, kemudian dia selepas dia merdeka. Kemudian selepas merdeka maka berkehendak penghulunya itu berkahwin dengan dia. Lepas tu nak buat bini. Mula hamba dia. Hamba dia yang dia dapat anak dah, atau hamba dia merdeka. Hamba 100% dia merdekakan. Selepas itu dia pun nak buat bini. Selepas merdeka dia nak buat bini dia. Nak istibra' tak? Nak istibra'. Tak ya dah. Maka tiada wajib istibra' atasnya penghulu, tak nak istibra' kerana mandi ditolak dah. Bab ini dah tidak kena istibra' dah. Dah kena istibra' kerana mandi ditolaknya. Kerana apa? Kerana tidak takut padanya pada makna ataupun gundik tu. Padanya tidak takut apa bercampur dua air mani tu. Sebab ampunya itu seorang jua. Sebab tak takut lah. Tu. Habis. Sebab masalahnya tu orang zina. Dia zina dah, lepas tu yang nak nikah dua tu. Tak nak istibra' lah. Istibra' apa mengair mani dia tu lah dah. Dan demikian lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu haram. Sebab tu sini yang ni ihram. Sebab itu haram dengan haji atau umrah. Mana ihram lah. Jangan dia masih ihram lagi nak nikah. Jangan perempuan itu dalam ihram. Haji atau umrah. Demikian lagi bangin. Lepas tu kak, syarat dia juga. Jadi syarat nak nikah, nak paksa tu. Siapa panggil demikian lagi, mana tu maknanya demikian lagi supaya masalahnya pak atau nenek paksakan anak dia nikah tu. Syaratnya jangan dia nikahkan puan tu ialah masa dia ada ihram lagi. Yang nak itulah. Habis. Dan disyaratkan pula jangan ada perempuan itu sudah berlian dengan perempuan itu. Jangan supah li'an. Supah li'an dan supah li'an nak melaknatkan. Supah laknat melaknatkan di antara suami isteri. Li'an tidak istilah li'an tidak dipakaikan kecuali padanya suami isteri. Orang luar tak panggil li'an. Orang luar tak panggil li'an. Suami isteri yang panggil supah li'an ni. Gapo mana li'an? Tafsir atau badal. Bersumpah dengan dia, maknanya sudah bersumpah, jadi sumpah laknat. Sumpah laknat dengan dia dengan puan tu. Seperti yang lagi akan datang pada tempat berlian sana. Tempat bercara dia sanalah sumpah lian masa cerai tu. Depan lagi insya-Allah ada, tapi muka surat apa tak tahu ni, tak tahu ni. Jadi rakyat lebih kurangnya sumpah lian ni adalah di antaranya suami dia menuduhkan. Suami dia tuduhkan bini dia zina. Dia tuduh bini zina. Apa mana tuduh? Mana tidak ada saksi cukup 4 orang. Apabila seseorang itu ialah dia mengatakan bini dia zina, sedangkan dia tidak ada saksi 4 orang lelaki, dia panggil tuduh zina. Qazaf. Panggil qazaf panggil. Tuduh zina. Maka tuduh zina adalah hukumnya kena piak, noratan.
Orang yang mengatakan orang lain zina sedangkan tak ada saksi 4 orang, maka dia kena rotan. Sebab tu adanya cerita asalnya ilahnya seorang sahabat dia nampak bini dia zina. Nampak bini zina dengan jantan lain, maka dia pun ya Rasulullah, mengadu Rasulullah. Ya Rasulullah, bini saya zina dah ni. Bini saya tu adanya tu dah. Nabi katanya, alaika az-zahru alaika awil bayyinah. Maknanya lah rotan dia belakang kamu ataupun saksi. Mu dua pilihan. Kalau mu tak ada saksi, mu kena rotan 80 rotan. Kalau mu ada saksi, selesai. Lepas tu lah dia, ya Rasulullah, memang betul ya Rasulullah. Rasulullah jawab yang sama. Kata mu kena ada saksi ataupun kena rotan. Makanya akhirnya seorang sahabat tadi mengatakan Allah Ta'ala tidak mengecewakan orang yang benar. Kerana apa? Kerana benar, kerana dia nampak sungguh bini dia zina. Nampak sungguh. Dah Nabi pun tahu, tapi masalahnya kitanya guna hukum cara syariat. Tak boleh hukumnya ilahnya, tak ada sistem bang. Islam ada sistem dia. Ni Nabi percaya dia tu. Tapi Islam tak boleh pakai gitu. Maka Allah pun turun ayatnya li'an. Kemudian Allah turun ayat li'an. Makanya lah suami itu supah 5 kali. Supah li'an 5 kali. Kali yang kelima wal khamisah anna la'natullah alaihi. Ayat Quran itu surah apa dia? La'natullah alaihi in kanat minal kazibin, itu dia. Surah apa dia? Ingat tak? Figur wal khamisah anna la'natullah alaihi. Tu hak isteri. Kalau hak yatim, hak isteri, hak tu mana dah ni? Wal khamisah ni. Surah An-Nur, surah An-Nur. Dia tanya wal khamisatu anna na'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Nah tu supah li'an tu. Surah An-Nur ayatnya 7. Ayat yang 7 tu. Lepas tu isi pun itu lah. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Tu supah li'an 5 kali. Kali yang kelima tu gitu. Li'an. Walladzina yarmu azwajuhum wa lam yakun lahum syuhada, itu orang yang menutarkan, yang menuduhkan isteri-isteri dia, isteri mereka zina, wa lam yakun lahum syuhada, padahal tidak ada saksi bagi mereka, illa anfusum, mereka diri mereka hang nampak. Diri dia hang yang saksi, hak lain tak ada. Fa syahadatu ahadihim, maka saksi salah seorang mereka itu arba'u syahadatin billah, 4 saksi. Nak saksi dulu 4 orang. Saya nampak dia zina, saya nampak dia zina, saya nampak dia zina. Kali yang kelima barulah wal khamisah anna la'natallahu anna ghadabal 'alaiha in kana minal kadhibin. Itu sepalian. Lepas tu sahabat saya ni supah. Awalnya supah, makanya dia cukup supah mana tunai saksi 4 kali, lepas tu kali yang kelima tu dia supah 5. Awalnya 5, maka isteri dia kena ratan. Kena rajam dah isteri dia. Maka ketika itu isteri nak lepas diri boleh. Dia nak supah 5 kali ke? Wallahi saya tidak zina, wallahi zina. Bahawa tu dia dengan Allah lah. Lepas tu kali yang kelima pun gitulah. Na'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Supah tu. Awalnya supah selesai. 2 ni dunia akhirat. Dunia akhirah tak boleh jumpa. Awalnya supah lian, dunia akhirah tak boleh jumpa dah. Tak boleh jumpa. Sebab tu kalau dia nampak bini dia zina ke ataupun dok sekor bini dia zina tuduh harga, jangan supah lian. Cerah? Tak boleh duk dah nampak, tak boleh duk. Oh, aku tak boleh duk ngambung lagi ni. Jangan tuduh zina. Tak apalah, kita dengan 2 ni kita selesai.
Kita tak boleh dah kitanya jodoh kita sekarang ni. Takutnya boleh nikah semula, takut boleh menyesal masa depan. Kerana apa? Kerana boleh jadi masa tu orang tuduh zina. Dah betul dia mari bini sakit. Bini sakit demam bini gapo gini, orang betul dia orang tolong, masuk tolong. Kalau masuk tolong kata, dia ni zina. Takut situ. Sebab tu jangan cepat tuduh zina. Maka sumpah li'an. Sebab tu jangan sumpah li'an. Kalau sumpah li'an tak boleh nikah paksa, tak boleh dah nikah. Sumpah li'an dia panggil haram muabad. Haram sepada tu akhirah pun tak boleh nikah dah. Akhirah tak jumpa dah. Akhirah esok masuk syurga tak boleh jumpa dah dua tu. Tak boleh buat lagi bini dah. Balian lah luah dah. Adanya nafikan anak lagi, isbat anak lagi tu. Di balian sana. Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu majusiyah atau wasaniyah. Makanya janganlah orang lelaki yang nak nikah itu adalah nikah dengan perempuan majusiyah. Perempuan majusiyah, perempuan yang sembah api. Puk majusi. Ada setengah ulama katanya puk majusi ni panggil syubha ahli kitab. Bukan ahli kitab syubha. Tu kalau ahli kitab tu tahu ada orang Taurat, Injil, Zabur dan semua lah. Tapi majusiyah ni orang panggil syubha ahli kitab. Tak sah. Nikah puk majusiyah tak sah. Semua api. Api tu hari dia. Tu hari api. Apa ni? Majusiyah. Kalau tengok filem Cina banyak kan semua api ambil api waktu hari dia. Apa ni? Atau wasaniyah. Maknanya perempuan yang sembah tokong. Apa wasaniyah tafsir? Yang menyembah berhala. Dia hak puai hak sembah berhala. Sembah tokong. Buat sendiri, semua sendiri. Ni jangan. Nikah wasaniyah tidak sah. Atau murtad, na'udzubillah. Murtad atau murtadah. Mana yang murtadah? Pun tak boleh kak. Nak kak, ngucap kelimah. Nak nikah, ngucap kelimah. Semula, kalau murtad dah tak boleh. Apa kita ada kan murtad? Ada anak sore tu ayah dia, orang ngaji ke agama dulu. Mati dah. Kepala ni masuk jadi bozah habis. Na'udzubillah. Tu dia. Lepas tu, kalau nak nikah ni tak boleh. Nak juga ngucap kelimah. Tak ngucap kelimah tak boleh. Wasaniyah atau murtad tak boleh. Banyak akhir zaman murtad ni. Murtad kerana dunia lah. Dan sekalian bagai kufur. Bagai baca. Bukan bagi, bagai. Mana semua jenis kekufuran. Semua jenis kufur tak boleh berlaku. Jadi kufur. Sebab tu kalau orang salafiyah mengatakan bahawa kita nyalah kufur, kita syirik kerana pergi ziarah kubur, pergi semaya di masjid yang ada kubur, dia menghukumkan kita syirik, berarti mak puak dia syirik, mak puak dia kafir, mak dia anak dia anak kafir. Tu dia. Janganlah anak mulut cepat. Bagai tapi ni hak kafir hak jelas. Jangan tuduh semata ni syirik, tu tuduh dah. Panas sebut syirik tapi tak kerti syirik. Tu tak kerti syirik. Nabi sendiri ada sebut dalam satu hadis sahih. Ada ulama buat satu nama kitab. Nama kitabnya buat tajuk di tepi tu, mula-mula tu, dia kulit dia tu. Dah. Jangan tertipu mereka mengatakan syirik. Tertipu orang ini syirik. Nabi tidak takut syirik. Nabi katanya aku tidak takut bahwasanya kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata dah, aku tak takut kamu umat Islam syirik. Nabi tak takut buat syirik kepada umat Islam. Nabi tak takut tak. Yang Nabi takut adalah umat Islam itu adalah gila dunia dan takut mati. Takut mati, gila dunia. Tu yang Nabi takut. Nabi tak takut syirik. Berarti Nabi tahu dah umat dia tak akan berlaku syirik. Dah tak berlaku syirik. Kalau ada pun orang kampung seorang dua tu tak bila dah. Kampung tu. Jadi makna umat Islam nak berlaku syirik tu payah. Ani mari tuduh hak syirik, ani syirik Maulid Rasul syirik, tu syirik. Allahu Akbar. Nabi sendiri tidak patah tu. Tu hadis sahih riwayat Bukhari. Jangan mudah mulut tuduh orang syirik. Sebut syirik tapi tak erti syirik. Dia sendiri duk syirik. Apa? Kerana itikad bahawasanya Tuhan tu piarah.
Awala Tuhan tu perah syirik dah. Itikadnya Tuhan kuasa, itikadnya Rasul pun kuasa kerana Rasul ilahnya memberikan tempat duduk Tuhan. Dia syirik tak khabar bang. Tu sebut syirik dia sendiri dia buat syirik benar tak tahu benar syirik. Cuba orang ceritanya ada demo cerita budak tu je demo ayah dia dok cerita semua bahantu. Wah tu gini hatu gitu ya tak takut ya tak. Ada menakut hatu gini menakut itu. Tapi budak tak kena hatu. Satu kalinya ayah dia dok buat kerja kebun. Lepas tu dia setiap pagi dia hantar makan ayah dia pergi seminggu kau pergi berapa hari baru balik sekali. Dia hantar nasi hantar pagi-pagi. Hotel yang bangun tu ingat pagi dah pergi pukul 3 pagi tak suruh lagi matahari tak naik lagi. Pergi sampai tengah jalan demo mari tu demo sekat tengah jalan. Nak pergi mana ni saya nak tupai gini ni. Boleh aku duk takut hatu ni. Pergi sore takut hatu ni. Mari boleh buat aku buat teman. Naik sekali pak dia tanya. Lepas tu buat mulut. Gila pak lidah panjang. Oh panas demo. Ada. Panas sungguh demo dia. Belajar mana? Pak mata besar. Oh panas. Ni tak ada. Ni ada. Dia takut hatu tapi tak kena hatu tak takut ah. Ada. Bawa pergi sampai sana, habis buat tu ngosek habis dah. Tak takut. Dah ingat ni panah pelakon dah, panah sihir gini panah gitu. Lepas tu dia minta turun, dia tak apalah aku sapa tempat dah turun sini. Bawa sapa ayah dia rayak gini. Atulah hatu. Tu tu dah panggil. Takut hatu tak kena hatu. Takut syirik tak kena syirik. Sebut syirik, oh jangan syirik. Asyirku billah. Yang syirik dengan Allah Taala, dia sendiri duk syirik tak khabar. Ni maksud benar yang kita takut di akhir zaman ni. Itikad tu bertempat, itikad tu tupai tu lah syirik tu kan. Habis. Kalau tu maknanya supah li'an habis. Jangan majusiyah, semua wala mutak semua bagai. Dan lagi jangan ada mahramnya. Jangan ada mahram bagi seorang. Mana jangan ada ia seorang yang kita nak nikah tu mahram seorang. Yang orang kita nak nikah dengan dia mahram kita. Mahram tu dapat lagi akan sebut. Ada sikit lagi nak apa kan? Muka surah 22. Dapat lagi masuk mahram tu lagu. Ada berapa orang mahram kita? Jangan mahram dengan lelaki sepuai tu. Mahram dengan sebab nasab seorang tu, keturunan dia. Mak tula masalah, ayah tula masalah. Tu keturunan nasab dia. Atau radha ataupun susuan. Masuk cik dulu pek sekali. Lepas tu radha tu syaratlah. Khilaf di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah nak jadi adik-beradik susu nak 10 kali. Mazhab Syafi'i kitanya 5 kalinya kerana hadis 10 kali itu hadis dimansukhah. Hadis riwayatkan katanya 10 kali itu hadis tu mansukhah dah. Hadis mansukh. Hadis tidak pakai hukum dia dah. Kerana hadis 5 kali tu. Mazhab kita Syafi'i apabila budak kecil tak tu umur dia tidak lebih pada 2 tahun dan isak 5 kali kenyai, sabit adik-beradik susu. Adik-beradik susu. Supaya adik-beradik sejatilah, cuma tak boleh makan pesakanya. Ya, ada boleh tengok aurat, boleh apa semua nikah tak boleh tu tak boleh. Atau berambil-ambilan maknanya tok tua menatu. Tok tua menatu. Sebab tu tok tua kita tak batal wuduk. Tok tua kita tidak batal wuduk tok tua. Kita boleh salih tengok Malaysia ke tak? Pak je nikah dengan mak tua. Mak tua ni muda lagi. Menatu dah tua pada mak tua dia tadi. Tak masalah tak batal wuduk dah. Kerana nak ambil-ambilan adalahnya hukumnya tak boleh dah. Hari dah tu. Kalau je sekarang anak pun tak boleh nikah dah. Nak ambil mak dia tak boleh dah. Kalau nikah dengan mak, selama nak tak tidur dengan mak dia lagi, sekarang boleh nikah dengan anak dia balik. Raya ke ada sebut. Nikah dengan mak, tiba-tiba tengok anak Allah, comelnya kena ke anak pula. Jangan subuh dengan mak dia lagi. Kalau tak subuh lagi, sekarang boleh nikah dengan anak. Tapi kalau nikah dengan anak pak, hari nikah dengan mak dah. Subuh tak subuh pun tak boleh dah. Mana tok mak tua tak boleh dah. Kita setuh dia tak batal wuduk dah, kita nikah dengan anak dia dah. Dia kita adalahnya musaharah. Musaharah ambil-ambilan maknanya tok tua menatu. Kita setuh dia tak batal wuduk, kita salih dia ke apa semua tak masalah. Supaya mak ayah kita dah. Supaya dah. Tak batal wuduk dah.
Tu mana ambil belan pun adalah hukum haram ke? Tak boleh. Tapi masalahnya nikah dengan anak tu haris lalu dah. Kalau nikah dengan mak ada tafsir. Tafsir mana? Subuh kau tak lagi. Kalau tak subuh dengan mak lagi boleh tu nikah dengan anak. Tatimmatun, ini satu tatimah. Tatimah abiyana mutimmimah. Ini suatu perkara yang mensempurnakan fi bayanin khiyar. Pada menyatakan ini suatu kesempurnaan pada menyatakan khiyar. Khiyar pada batalkan nikah tu. Boleh pilih. Bak jual beli, bak nikah boleh pasah. Tu bak khiyar ada pilihan. Tapi syarat-syarat dia lah. Tak sanggup si nikah dulu. Lepas tu boleh khiyar. Apabila ada salah seorang daripada dua lelaki isteri gila. Salah seorang itu gila, suami ke atau isteri gila. Atau juzam, penyakit juzam. Penyakit luruh kulit. Putih, patu kulit putih tu. Atau baras, penyakit balau. Penyakit bala. Lebih kurang lah. Juzam dengan baras lebih kurang. Putih kulit. Lebih kurang. Cuma ulama beza lah, lebih kurang. Atau ada perempuan itu ratska lepas dah. Perempuan itu adalah ada sumak kemaluan, iaitu ratska. Apa dia ratska? Yang tersimpul. Baca simpul tu, buah baris ni. Bahasa Melayu buah baris. Yang tersimpul, bukan sampal, simpul. Yang tersimpul pada tempat jimuk dengan daging. Ada tumbuh daging di kemaluan, tu maksud itu. Ada simpul situ, sumak. Simpul mana sumak? Supaya tali simpul lah. Sumak situ. Daging dia. Dah daging sumak situ. Atau picit. Baca picit tu tengok. Bukan pecat, picit. Jangan baca pecat. Pecat tu cabuk ni tak? Picit. Picit mana sempit. Atau picit tempat jimuk dengan sekira-kira tiada dapat jimuk. Mina sempit dah. Jimuk tak boleh. Masuk bak, luka lah kita. Tu sempit dah. Sempit sebab apa? Sebab tulis masalah. Sempit Allah masuk tak boleh. Tu boleh ke? Siapanya demam Ada ke ada dapat? Siapa demam, siapa masuk hospital jangan. Ada. Dah, tu jangan tengok. Kalau tak ada jangan kaca. Pasah lalu dah. Pak tengok Pak Allah. Dak pisah seminggu dah tak boleh lagi. Pak apa spek sangat? Tu ada tu sebab spek ke apa semua. Maka adalah hukumnya boleh khiyar. Kalau reda tak apa. Atau kornak, iaitu kornak yang tersimpul tempat jimuk dengan tulang. Ada tulang tumbuh situ. Tempat jimuk sebab maluan tu adanya tumbuh tulang. Atau didapatinya suami itu inin. Suami itu inin. Apa inin? Iaitu lemah zakarnya. Inin. Mati pucuk panggil. Pucuk tak bangun dah. Dia pokok dia pucuk mapuh tu. Ialah dahir pun tak ada. Humi tak ada. Pucuk dia inin. Dia beringat ni inin ni. Jangan ada buat sedap sangat. Sebab tu beringat makan no patai masuk masa muda lah ni. Jangan ada. Banyak tok urut besar dah. Tengok setengah tok tu jaga mana air dia, air masak dia sendiri buat lagi. Jaga. Dah berbagai air tu kita minum jaga ni dak. Air batu lah. Air sirap lah. Air manis semua. Tak ada. Pakai kerjanya dalam ikon pula. Kau berat. Kalau kerja kapung tu dah sikit makin manis sebabnya dia peluh tu bet dah. Ada dalam ikon minum. Alah. Tu beringat ni. Yang mati hak tu gak habislah innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Bini tak si. Kaya gua apa? Atau ada laki-laki itu majbub, iaitu tiada zakat dengan sebab terpotong. Tak ada majbub, zakat tak ada dah. Bini khak dah. Ni beringat ni. Bini lah ni dulu ada cerita di Tanah Merah ada. Tok laki bini yang kedua, ni pak hari khak tu pak. Ada muka habis. Ada. Kadang-kadang mandi air patah. Habis ingat ke mandi air patah? Ikan putar mari dah, ikan buntal mari. Khak. Tajam tu gigi dia. Oh dah. Tengok tu kecil tapi kemung besar tu. Khik tu ke habis. Habis ingat. Habis tu ke innalillah dah. Handsome tak jadi. Buat apa bini tak lekat? Lekat guna hak tu tak ada.
Nabi ingat tu majbub. Ni. Kalau tamas lagi ataupun mamsuh. Ini tak ada sebutlah. Kalau mamsuh memang Allah, mamsuh habis licin. Sebab kerja sekali raja tu. Yang cerita kerja sekali raja Saudi dulu. Orang nak rapat dengan raja ni, nak kerja masuk istana raja apa semua ni, orang lelaki nak habis. Habis licin. Dah. Apalah ceritanya? Apalah nak cerita. Kerja sekali raja Saudi. Saudi dulu. Maklumlah raja je bini ramai. Gikok ni pas bini duduk sini, duduk sekali jatuh. Pas jatuh, maklum dah. Makanya lah yang bahasanya, tak ada habis licin. Zakat ada, semua tak ada habis. Lepas tu nak, bukan tak ada nafsu ada. Oh, kerja sampai luka habis darah. Kerana miskin, gaji miskin. Kalau dia duduk sekali raja, gaji mahal, gaji besar. Bolehnya sarang keluarga dia lagi. Terpaksa lah. Ada. Filem Cina banyak kan, filem Cina banyak. Ni tu mamsuh. Tu dia. Sebab tu kita miskin-miskin pun ada hatu cukup dah. Kaya-kaya pun buat apa tak ada tu. Raja cidik je tak biar orang. Dia kat orang habis. Tu mamsuh. Majbub. Dah. Maka manakala ada salah sesuatu, ada salah satu daripadanya aib itu, mana dia dapat, ada mana dapat. Dia dapat salah satu daripada aib itu, aib mana? Aib takdir dah. Juzam ke, baros ke, gila ke, indin ke, sabiklah jawab. Sabiklah macam gitu, sabiklah. Sabiklah, tetaplah khiyat baginya bagi salah seorang tu. Tak lah. Isteri pun boleh. Kalau ada dia suami, isteri bolehnya pasakh. Kalau adanya dia isteri, suami boleh pasakh. Bukan tolak. Tolak lain pasakh. Pasakh batal, tak jadi. Hantar balik duit. Tu pasakh. Boleh. Baginya pada pasakh nikahnya. Dan jika pada taulannya. Taulan baca. Bukan tulan, taulan. Kalau ada pada taulannya kawan dia, iaitu guru dia. Emo suami, emo isteri. Sepertinya sekalipun. Walau supo sepertinya taulan tu. Supanya, penyakit samanya. Gila sama gila. Boleh pasakh kemari. Ataupun juzam sama juzam, boleh pasakh. Isteri pun penyakit juzam, suami penyakit juzam. Dua-dua tu boleh pasakh kemari. Kerana apa? Kerana seseorang itu dia tak reda apa yang ada padanya diri orang lain. Kalau hak dia tak apa yang reda. Hak dia semua baik. Kalau hak orang walaupun dia penyakit yang sama pun tak jadi. Dah tak jadi. Sebab itulah ada banyak misal dah. Kitanya gigi pelom ke? Gigi palsu. Dan mana gigi palsu ke samanya, tapi gigi kitanya tak busuk, gigi dia busuk soalah gitu. Dia pun sama. Dah penyakit. Habis. Mana ada apa yang ada pada kitanya kita tak berasa kemai dak. Tak berasanya luak ti dak. Tapi kalau ada pada orang lain luak ti. Cuba hinguh lah. Hinguh kita duk mai biasanya hinguh kita. Mai hinguh biasanya. Cuma hinguh orang. Boleh mai dak? Mutah kita. Walaupun hinguh sama, tapi adalahnya apa yang ada padanya diri orang tidak ada pada kita. Mana kitanya tu luak ti ada barang yang ada pada diri orang lain tu. Sebab tu boleh pasakh bang. Habis. Dan jika dia dapatinya apanya badal, salah seorang daripadanya dua laki isteri itu khunsa, alak dua yang wadih, yang jelas. Salah seorang daripada suami isteri itu adanya khunsa, di mana alak dua. Alak lelaki pun ada, alak perempuan pun ada. Dua alak ada. Salah seorang imamnya suami, imam isteri. Tapi wadih, jelas. Maknanya bosnya ialah boleh guna satunya. Masalah. Itu jelaslah. Nak keluarkan muskil. Kalau muskil maknanya tak boleh nak beza. Ini tak jelas satu. Emonya jelas lelaki, emonya jelas puan. Lagu mana? Salah seorang. Ini khunsa. Maka tiada khiyat baginya. Jadi tidak khiyat pada pasang nikah baginya bagi salah seorang tu tak boleh nak khiyat, tak boleh. Dah didapati. Nak khiyat tak boleh dah. Khunsa pas nikah pak alak dua ada kan? Bini masalah. Bini molek bagi tu. Tiba-tibanya suami tu alak dua ada. Dua ada alak. Tapi alak dia jelas bahasanya dia tu puas, alak puas. Zakat ada tapi zakat tu tak guna. Bini puas dah jelas dah puas. Tok laki pula ada alak puas, lepas tu iktifu puas. Hak yatim tu hak zakat tu tak
Tak guna pun. Tak boleh juga situ. Gitu dah. Tak boleh juga. Tak boleh nak pasah kan ni. Ada. Dan jika kedatangan dengan suami, tak boleh. Kerana alat ada. Dah itu dia. Walaupun ilahnya puai, kini kau pak mau puai ke? Sama-sama puai. Mai uzur. Hak bini mai uzur atau lelaki pun mai uzur ke? Hak yatir dia tak guna panggil badah. Kalau jelas yatir tu memang sah dah. Hak ni panggil aid. Kalau hak ni jelas katanya dia tu lelaki tu tak ada aid dah. Ada. Hak ada alat dua tu ni jelas lelaki. Hak bini ni puai dah. Bini tu puai dah. Lepas tu hak alat dua ni hak yatir. Boleh guna. Apa beda? Tu tak ada air dah tu, tak ada air. Ada air maknanya jelas bosnya dia puai sama puai. Alat yatir dia tak pakai kerja, tak boleh khiyar. Nak khiyar tak boleh. Ataupun yatir sama yatir. Tok laki tiba nak tidur dengan bini pak tega pak. Kerana alat dua ada ni. Tanya-tanya tengok alat hamu mana hak satu hak guna. Kita alat saya hak guna tu hak yatir tu ya. Berarti yatir sama yatir dah. Ada lelaki sama lelaki hak nu ada hajanya tak ada gapo pun. Tak ada mari uzur gapo. Tak boleh nak khiyar dah. Apa boleh tidur? Boleh tak apa. Boleh. Habis. Dan jikalau kedatangan timur baru berlaku. Kedatangan mana bukit asal tak? Dan jikalau kedatangan dengan suami itu aib. Maknanya bukit asal tak? Kedatangan timur habis syukur dah. Mana kedatangan berlaku timurnya masa nikah dak. Mana kedatangan maksudnya ketika akad nikah tidak berlaku lagi. Selepas tu bermalam tu baru jadi. Pak tolong kita mari mana penyakit ni? Tadi tak ada pun. Masa tu mana kedatangan. Bukit asal dak. Jikalau kedatangan dengan suami mana di suami itu aib. Aib mana? Aib yang boleh khiyar lah. Penyakit juzam masalah, gila masalah. Tadi molek, tiba-tiba gila puak. Ataupun inin. Tadi molek, buat malam nikah, nak inin. Jauh ni tak boleh kira. Jangan mari penyakit kan. Penyakit mari tak kira ada. Tadi tak punya kecil manis tak ada kan. Ni pak kecil manis pak. Kena orang. Apa kah? Inin, lemak dah. Masalah kedatangan. Bila kedatangan taluk kemudian pada akad. Selepas akad nikah dah. Selepas akdun nikah, selepas akad nikah barulah berlaku. Apa hukum jawab? Nescaya harus perempuan. Jadi harus perempuan, mana harus bagi perempuan khiyar. Mana boleh khiyar tak? Boleh khiyar juga ni. Melainkan mati, baca mati tu, bukan mata mati. Melainkan mati zakarnya kemudian daripada dukhul. Kalau zakar mati selepas dukhul tak boleh dah. Nak khiyar tak boleh dah. Boleh sekali dah. Tidur boleh sekali dah, tiba dia mampu. Nauzubillah ada sains tu okey. Ni saya dah banyak kali dah. Sains tu comel, smart. Tu be. Tiba-tiba boleh sekali-sekali pun guna ubat Guna ubat pak. Bawa guna ubat pak sekali tu lepas tu esok tak boleh tak bangun dah. Tak bangun dah. Mati dah. Ini dah. Tak boleh nak pasakh dah. Kalau sudah tubuh dah sekali baru mati tak boleh dah. Hak masalahnya mula-mula nak tidur tu mati dah, mapuh dah. Tu baru boleh khiyat. Habis guna lemak ni habis. Tak tahulah. Tu boleh khiyat lalu dah. Tapi kalau boleh sekali dah, boleh rasa dah, bau tu lemak, dah. Tak boleh khiyat. Tak ada khiyat dah. Nak khiyat tak boleh ubah. Kata saya tak boleh dah, saya tak nak dah. Semalam nampak molek-molek kok mana hari ni tak boleh pula ni. Kita basah dah, tak boleh basah dah. Tak boleh basah nikah tak ada khiyat. Boleh mati zakat selepasnya selepas dukhul dah tak boleh khiyat. Tak boleh. Kerana boleh ubah. Berarti mana tak dihidup, tanda dia hidup lagi. Kalau yang hidup, kalau mapuh asal dah, boleh jadi tak boleh nak ubah dah. Sebab tu boleh khiyat. Mai pak tak bangun-bangun, duk seminggu pun tak bangun-bangun. Boleh khiyat dah. Dah boleh khiyat. Tapi sepatutnya maknanya apa yang tak bangun selalu tu tahu dah. Pak tu tak jadi dah. Tu khiyat lalu dah. Yang tunggu seminggu. Tunggu seminggu reda lah. Pak lalu dah. Kalau nya dia lepas dah boleh sekali dah mampu, mana boleh jadi aurat dia. Berubahlah. Boleh jadi darah dia sumak mana ke, ada. Litah hak sains duk jadi tu litah. Litah mai isap. Tapi ada sains orang ceritanya dia kena sihir. Tak lagi kena sihir. Kena sihir tak bangun, mapuhkah bagi. Lepas tu buat guna cari ubat ni tak ada ubat tadi akhirnya mau tanya lah mayat mati 40 hari.
Mayat mati 40 hari, dia ambil bagi kakak dalil dia. Buat ubat. Ada buat itu. Bahan ni tak ada arah, cari ubat habis dah tak jumpa. Terpaksa pergi gali kubur. Gali mayat. Saya ada ayat. Allah je terbusuk lah. Tapi terpaksa terbusuk lah. Allah tangan dia ambil bagi kakak dalil tu. Mari dia pergi bakar guna apa. Apa jadi je tu. Tu. Tapi ingat, anu sihir tu. Sihir pun ingat agak. Sebab tu ialah amalan pertama pun amalan no jangan tinggal. Lebih lagi sebab tu ratib hadad. Kalau boleh amal ratib hadad apa dah. Ratib hadad jangan tinggal baca. Ini tak amal tak. Nak tidur ratib hadad. Jangan tinggal nak tidur ke sebelum tidur ikutlah. Baca hak tu tak apa dah kalau tak ada amalan lain. Ataupun amalan yang Rasulullah ajar kepada Siti Fatimah tu. Dah hak tu pak kul tu nak tidur tiap malam tu. Amal lah sebabnya sebelum pada kita kena nak amal lah. Dah kena dah payah dah. Banyak sahih lah ni Yahudi ke apa namanya. Habis mampu sahih tu. Pakai dia bini nak khinak. Bini khinak tu dia buat ubat dia kemaluan dia. Hak tak laki masuk mapuh kah. Tu ingat ke? Dia ingat belaka tu. Bes. Atau kedatangan pada perempuan itu aib. Dah kedatangan. Maknanya bini dulu tak apa molek. Tiba-tiba kedatangan. Mana sepakat nikah dah baru berlaku. Maka harus bagi suami itu khiyat. Tetapi tiada khiyat bagi wali. Dengan sebab aib yang baru datang bagi suaminya. Mana harus bagi suami itu khiyat pilih tak apa. Sepakat nikah. Kok mana ni? Ada tumbuh. Ada gila. Boleh khiyat. Kalau puas tak boleh. Tetapi tiada khiyat bagi wali, mana wali puai tu tak boleh nak khiyat. Ahli wali tak boleh khiyat. Khiyat sebab apa? Sebab aib yang baru datang bagi suaminya. Suami bagi puai tu. Maknanya kalau suami tu baru, mana dulu molek. Pakat nikah baru berlakunya. Tadi pun tengok molek. Tak ada penyakit juzam, tengok kulit mandi ke apa, tengok macam-macam. Lepas tu baru berlaku masalah. Maka tak boleh nak khiyat suami tu mana wali bagi anak tu bagi perempuan tu tak boleh nak khiyat. Bila kemudian daripada akad. Dah. Mana kemudian akad tu tak boleh dah. Mana kedatangan kemudian akad dah. Mafhumnya kalunya berlaku sebelum akad boleh khiyat. Berlaku tu. Mana boleh khiyat? Mafhumnya hanya kemudian. Kemudian akad nikah baru berlaku. Maknanya kalau sebelum padanya akad tu adanya itu dah masalah. Ada penyakit lidah. Boleh khiyat. So, ada ayah tengok gua aku ingat temung comel tu tubuh badan bawa pecak baju ke. Selepas akad nikah pecak baju pak. Gapo belaki mung ni? Tubuh badan mung jadi gapo dia? Penyakit juzam masalah. Makanya lah wali tu boleh pasah. Boleh pasah kok. Ini nasbah anak kecil ni. Kalau nak besar dah je pasah sendiri lah. Pasah sendiri dah. Tapi puan ni dia banyak reda puan ni. Kadang-kadang menyakit pun dia reda puan. Puan dia kadang dia tak pilih dia malu dah nikah dah kan dia malu dah. Apa biarlah. Tu puan banyak gitu. Kalau dia tak tengok lari. Dan demikian lagi tiada khiyat bagi wali kedatangan mana sebab. Kedatangan mana dengan sebab. Ada dengan situ. Dengan sebab kedatangan pada suami aib yang berserta dengan akad. Itu dia. Maknanya ilahnya demikian lagi tidak boleh juga bagi wali itu khiyat. Dengan sebab apa? Khiyat tu sebabnya kedatangan baru timur pada suami. Kedatangan apa? Aib fa'il bagi kedatangan. Kedatangan aib. Aib mana? Aib yang serta. Serta dengan akad. Murad serta mana mengiringi. Serta sini dah baik turunnya mana yang mengiringi. Lepas lalu. Selepas akad terjadinya aib tu. Bukan sekali buat yang nanti bawa akad nikah ke. Aku timbulkan nikahnya baru berlaku situ dah. Mana selepas tu. Selepas akad nikah pak lalu dah. Tak ada nak buat apa dia. Tak ada nak masuk bilik pak lalu dah penyakit tu. Ada timbul penyakit tu. Misalnya potong zakarnya. Tu misal bagi aib tu. Terpotong zakat selepas tu akad pak. Kat nikah aku timbulkan nikahnya pisah jatuh mana pak kena putus. Masalah. Putus masa tu. Terpotong zakat masa tu. Lepas tu mengiringi pun tengoklah mana sebelum subuh lagi dah. Tu sebelum subuh kan. Atau mati zakatnya mati pucuk masa tu. Tak ada khiyar ni. Mati masa tu tak dimolek. Nampak bangun dah tiba-tiba mapuh.
Apakah gitu? Tak ada khiyar, habis. Dan harus bagi wali itu khiyar jika berserta akad itu gila. Gila tu bukan kita salah gila, bukannya kapilah gila. Maknanya boleh bagi wali itu khiyar pilih nak jadi ataupun tak sejadi bila jika berserta makna mengiringi. Berserta akad itu jadi apa? Jadi gila. Siapa akan nikah? Gila babi pula. Aku timbulkan nikahnya lepas lalu gila lalu dah. Betul. Boleh khiyar tak? Boleh tak apa. Tu boleh khiyar. Atau jika reda perempuan itu sekalipun walaupun bini dia tak apa ayah, tak apa biar, tak apalah. Tok laki saya gila buat guna tak dia tu hadah. Sekalipun pihak wali boleh khiyar. Pihak wali boleh khiyar. Dan demikian lagi mana harus juga berserta juzam, mana selepas akad nikah ada penyakit juzam bala. Tu penyakit juzam lu kulit. Dan baros mana atau baros. Sebab apa? Kerana demikian lagi berserta juzam dan baros. Harus wajah syabah demikianlah. Harus wali itu khiyar sini dah. Ni sini kita baca cepatlah sini. Maknanya selepas akad nikah penyakit juzam bau mari. Dah. Beringat ni penyakit ni pun beringat. Nabi suruh mintanya perlindung. Allah minni a'udzubika minal juzam, minal baros. Nabi suruh minta lindung ni. Habis bab mula khiyar di sini. Apa kita? Sikit ke dah. Bab mula khiyar di sini pada bab aid nikah ni. Di sini mana pada bab pasah nikah atau babul aib fi fasl nikah. Di sini mana pada bab ini, pada bab keaiban yang sabit padanya pasah nikah tu. Wajib bersegera. Tu sini ingat oleh nak khiyar wajib segera. Kalau tunggu tak boleh dah. Sama ke bak jual beli. Maka bak jual beli pun adalahnya wajib segera ke. Kita beli mutu mari, siapa rumah ada masalah mutu masalah. Ada mutu ni ada penyakit sebelumnya. Kita nak hantar balik, kita nak ambil duit balik boleh. Syaratnya segera dah. Segera, kalau tunggu esok tak boleh. Kecuali tengah malam dah orang tidur habis dah ataupun takut tengah jalan tu tak apalah. Tu tak boleh dah pak. Wayak go tuai lalu ni mutu mu ada masalah ni gini. Boleh. Khiyar adalah wajib segera. Wajib segera tu. Dengan mengakad, maknanya dengan mengadukan. Mengakad mana mengadukan pekerjaan aid itu. Pekerjaan ada cacat kekurangan tu kepada hakim. Dia wayak ke hakim? Hakim ni, bini saya ada penyakit gini-gini. Dah. Tok Imam, ni tok laki saya penyakit gini. Hana wayak ke tok Imam dulu. Melainkan ni tak wajib segera. Kerana makan tak apa, nak makan dulu. Tak makan, sekadar makan. Makan pun makan yang itulah makan adat biasa tu. Bukan cepat wajib makan cepat sangat dan jangan buat lama-lama. Makan bleh-bleh, buah bleh-bleh tak makan seperti biasa tu. Dan qada hajat boleh sekadar untuk qada hajat masuk bilik air semua. Atau malam ataupun malam. Ini dan lain-lainnya. Tengah malam kita nak pergi atau malam atau lainnya lain tersebut. Malam ke atau gelak ke ataupun takut mudarat ke, tu mana banyak lagi dah. Diuzurkan, jadi maka diuzurkan tafriq itu. Melainkan kerana makan dan qada hajat atau malam diuzurkan, jadi maka diuzurkan, dimaafkan. Takhir tak apa, boleh takhir. Takhir apa? Takhir mengakad pekerjaan sini mengadu tu. Boleh. Sebab apa? Sebab perkara tersebut. Takhir tu sebab ikut uzuran lah. Jadi kita takhir sebabnya ikut uzuran tidak masalah. Tunggu esok sebab rumah malam dah takhir lagi orang masalah pula. Tahunya tahu malam masalah. Nak tak kan habis. Bab mula khiyar dengan pasakh nikah itu dahulu pada dukhul menggugurkan isi kahwinnya, dan kemarin pada dukhul itu wajib mahar bisi jika pasakh dengan aid yang berserta. Tengok panjang ni. Wallahu alam. Jadi kelas tu esok tu insya-Allah tangguh dulu. Tangguh dulu. Tengok malam esok kalau dah bacalah. Nak musafir pergi negeri lain insya-Allah, kalau tak ada uzur, tak ada capek pun musafir esok. Lepas tu sampai sana mungkin Zuhur tak agak dah. Mungkin malam tu tengok kalau besok check up baca. Wallahu alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa.